Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Ahlan wa sahlan marhaban bikum ila tadrisina عبر الإنترنت هذا لمادة الأدب والبلاغة لسان الربيع البخاري وأرجو منكم أن تكونوا في صحة وعافية. وفي هذا اليوم في هذا الصباح نواصل دراستنا لمادة الأدب. نترك البلاغة ونركز في الأدب ونواصل. Baik, hari ini Bapak semua, mula sihat selalu. Disambung balik pengajian PDPR kita melalui Telegram ni dengan rekaman video, mudah-mudahan semua boleh buka lah, iaitu tentang ahwalus siyasah. Kita mula dengan syi'ru fil asr Umawi lah, iaitu sambung daripada hari itu tentang sadri Islam dah berakhir, kita pergi ke zaman Umawi. Baik, zaman Umawi kita yang sentuh yang pertama iaitu tentang al-ahwal al-siyasiyah fil asr Umawi, hal ehwal politik di zaman Umawi. Kalau sadri Islam menyentuh tentang hal ehwal Islam, tentang Al-Quran dan sebagainya. Kalau jahili menyentuh tentang kehidupan orang Arab jahiliyah dengan perkara-perkara yang ada zamimah, ada yang buruk, dan juga perkara ada juga yang baik positif zaman jahili. Tapi Umawi banyak menyentuh tentang politik. Baik, yang pertama, ghayyara Muawiyah nizam al-hukmi. Muawiyah telah mengubah sistem pemerintahan. Fasara nizaman malakiyan warathiyan. Maka telah dia itu mengubah menjadi satu sistem. Maka telah menjadi sistem nizaman malakiyan warathiyan. Muawiyah telah mengubah sistem pemerintahan menjadi apa? Menjadi pemerintahan sistem beraja secara warisan. Wa asbahat hukumatun arabiyyatan khalisah. Maka menjadilah pemerintahan ketika itu oleh orang Arab sepenuhnya. Wantaqalat al-'asimah ila Damsyik, dan ibu negara ketika zaman Umayyah berpindah ke Damsyik. Yang kedua, ittasa'at ad-daulatul islamiyah. Kerajaan Islam telah bertambah luas bil futuhat, dengan pembukaan atau penjajahan fi fatratin qasirah, dalam tempoh yang sangat singkat. Wamtaddat al-futuhat, maka tersebarlah ataupun berterusanlah akan pembukaan ataupun jajahan tersebut syarqan, di timur, ila bilad Sind, hingga ke sebuah negara Sind, wa gharban, dan juga di barat, ila al-Maghrib, di Maghribi iaitu Morocco, wal Andalus iaitu Spain atau Spanyol. Yang ketiga, zahrat ahzab siyasiyah. Muncul ahzab, parti-parti politik siyasiyah, tanaza'an 'ala al-hukmi. Mereka ini berebut-rebut ataupun berkelahi 'ala al-hukmi, terhadap pemerintah, tak ada nak memerintah. Wa asbahat al-khilafah al-umayyah, maka jadilah khalifah Umayyah ketika itu tawajaha niza'an siyasiyan wa askariyan, berhadapan dengan perbalahan, pertelingkahan politik dan juga askar, dan juga ketenteraan. Apabila jadi macam tu, apabila berlaku perselisihan di antara ahli politik nak merebut naik jadi jawatan, nak naik jadi khalifah, dan juga berlaku perbalahan politik sehingga akan melibatkan ketenteraan, da'afat al-khilafah, maka lemahlah al-khilafah al-umayyah, kerajaan Umayyah, min kathratin naza'at al-ahzab al-muta'aridah. Kenapa? Kerana banyaknya pertelingkahan ahzab. Naza'at tu predikat ahzab tu parti-parti, al-muta'aridah tu pembangkang, limutalabiha, yang mana menuntut hak bi aulawiyatil khilafah, iaitu pihak yang paling layak jadi khalifah, menuntut hak depa nak jadi khalifah. Wa huquq al-istila, dan juga hak-hak untuk menguasai, istila tu menguasai, bil hukmi, dengan kerajaan, fi ba'dil wilayat, pada beberapa wilayah. Itu tentang hal politik di zaman Umawi. Baik, kita terus kepada poin seterusnya, iaitu al-awamil al-mu'athirah fi adab al-'asr al-umawi, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sastra di zaman Umawi. Kalau zaman Islam dipengaruhi oleh Al-Quran,
Kalau di zaman jahili dengan faktor-faktor padang pasir, faktor perkampungan dan sebagainya, tapi kalau di zaman Umayyad banyak kita tengok apa dia punya pengaruh-pengaruh yang boleh mempengaruhi sastra di zaman tersebut. Baik, yang pertama, imtizajul Arab ma'a ghairihim fil buldanil muftuhah. Imtizaj maksudnya percampuran al-Arab, bangsa Arab, ma'a ghairihim dengan bangsa lain. Fil buldanil maftuhah, di negara-negara yang dikuasai. Bila dia banyak menjajah, dia membuka jajahan-jajahannya, maka banyak dia bergaul, bercampur dengan Arab, dengan bangsa yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dukhul alfaz al-a'jamiyah fil arabiyyah wa intishar al-lahn. Dukhul, masuk atau menyerap al-alfaz al-ajamiyah, iaitu lafaz-lafaz asing. Ajam ni maksud bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa yang bukan Arab sejati. Al-arabiyyah dalam bahasa Arab, dia masuk bahasa asing ke dalam bahasa Arab. So bagi talah bahasa Melayu yang termasuk dengan bahasa orang putih dan juga bahasa Syam dan sebagainya. Wa intisyarul lahan, dan juga tersebarnya lahan. Lahan ni apa? Kesalahan dalam penggunaan bahasa Arab berlaku pada zaman Umayyad. Baik, yang ketiga, Allah terlindung. Yang ketiga, at-tamattu' bil hadarat, terlindung dengan nombor tu, at-tamattu' bil hadarat al-ajnabiyyah, berseronok dengan al-hadarat, tamadun al-ajnabiyyah, tamadun asing. Bila asing dah mula kita kata terdedah dengan orang Arab, maka berseronok dengan tamadun-tamadun bahasa asing, bangsa asing. Baik. Kemudiannya wathaqafat al-mukhtalifah, dan juga kebudayaan pelbagai bahasa. Bila jajah banyak, bila penjajahan itu berlaku dengan luas, maka berlakulah kita kata bermacam-macam tamadun yang kebudayaan yang dapat diketahui oleh orang Arab. Kemudian yang seterusnya, ihtimamul khulafa bil adab. Di zaman ni bagus kerana khalifah di zaman Umawi banyak mengambil berat, mengambil cakna tentang sastra Arab. Dan yang kelimanya, zuhur majalis an-naqd al-adabi. Maka ketika mana khalifah ataupun kita kata pemerintahan ketika itu mengambil berat tentang sastra, mengambil cakna tentang sastra, maka lahirlah zuhur majalis. Majalis itu Dewan an-naqd al-adabi, kritikan sastra. Ada satu badan yang mana kerja dia itu mengkritikkan sastra Arab, di Dewan Kritikan Sastra. Baik, habis tentang al-awamil al-mu'athirah. Kita pergi kepada khasais asy-syair fil asr Umawi. Apakah ciri-ciri syair zaman Umawi? Yang pertama, jazalatul alfaz wa quwwatul tarakib. Kaya bahasa dan susunan ayat yang mantap. Wa quwwatul tarakib, kekuatan tarakib, maksudnya ayat, susunan ayat tu yang kemah. Ibtikarul ma'ani al-ghazliyatil jadidah. Ibtikar, mencipta, al-ma'ani iaitu pengertian, al-ghazliyah al-jadidah, pengertian tentang tema cinta yang kita kata baru, yang terkini. Yang ketiganya, ittikhadhu syair, menjadikan syair hirfatan, satu pekerjaan, wa masdarur rizqi, dan juga sumber rezeki. Zaman tu kalau siapa yang boleh bersyair, yang pandai bersyair, maka ini sumber rezeki bagi dia. Seperti mana kita zaman dulu kalau pandai menyanyi, dapatlah sumber rezeki sudut kita kata kebolehan dia bernyanyi. Macam tu juga zaman Umawi, boleh bersyair, orang tu hebat, dia dapat kerja dan dapat duit untuk sara hidup dia. Yang keempat, istiqa'ul mufradat min al-mustalahat al-islamiyah, iaitu istiqa', mendapatkan al-mufradat, perbendaharaan kata, min al-mustalahat al-islamiyah, daripada istilah-istilah dalam Islam. Ketika itu budaya Islam dah mula naik, maka ketika itu juga berlakunya kita kata pengambilan perbedaan kata daripada istilah-istilah yang digunakan dalam agama Islam. Yang seterusnya, muyul ta'ifah min asy-syu'ara. Muyul ni berarti kecenderungan. Ta'ifah, satu kumpulan, min asy-syu'ara, daripada penyair ataupun kita sastrawan ila al-badha'ah al-lafziyah, kepada bahasa yang agak kotor, badha'ah al-lafziyah, wasuwar al-fahishah, dan juga gambaran yang buruk, wa dhikrul aurat, dan menyebut tentang keaiban seseorang. Jadi ikut tu pula dah. Jadi macam tak pernah elok balik zaman ni, kerana ada juga kecenderungan beberapa kumpulan yang buat syair yang tak begitu kita kata bermesej yang baik. Seterusnya yang terakhir, zuhurus syair naqaid. Munculnya, terlahirnya syair naqaid. Apa naqaid? Syair naqaid ialah syair yang berbangga secara berlebih-lebihan.
Dia buat syair tu belagak lebih sikit. Bi zikri ta'assub, dengan cara macam mana? Dengan menyebut at-ta'assub, fanatik, al-qabali, iaitu fanatik dengan kabilah masing-masing. Wat tafakhur bil ahsab, dan juga at-tafakhur, berbangga-bangga, bil ahsab wal ansab, dengan pangkat dan keturunan. Di zaman Umayyah berlaku ciri-ciri syair yang sebegitu. Baik, kita pergi kepada aghrad, tema asy-syair fil asr Umayyah. Apakah tema syair di zaman Umayyah? Baik, kalau disimpulkan dalam ni, Ustaz ada buat dia punya akronim dia. Nak senang ingat, aghrad syair zaman Umayyah ialah syamsuhu ghazal. Syamsuhu ghazal. Syamsuhu tu pada Syam tu pada syi'ul munaqadat. Sin yang kedua tu syamsu tu sud ada syi'r siyasi, hu tu adalah al-hija, adapun al-ghazal adalah al-ghazal al-udri. Sekali lagi, syamsuhu ghazal, syamsuhu ghazal. Shin dan mim adalah syi'rul munaqadat, sin iaitu as-siyasi, asy-syi'r siyasi, hu tu syamsuhu, hu tu adalah al-hija, al-ghazal adalah al-ghazal al-udri. Baik, kita tengok apa dia maksud الشعر السياسي, syair politik. وهو الذي يتعلق بنظام الحكم, iaitu perkara yang mana bersangkut paut dengan sistem pemerintahan kerajaan. Adapun al-hija, syair jenis sindiran, mengeji, iaitu sabbu fahishun wa naqa'id baina asy-syu'ara, mencela yang keterlaluan, sabbun fahish, wa naqa'id, dan berbangga secara berlebihan, baina asy-syu'ara, di antara penyair-penyair. Itu dia al-hija. Kemudian syi'rul munaqadat. Apa syi'rul munaqadat? Hiya al-qasidatu allati yaquluha asy-sya'ir, iaitu qasidah, syair yang diungkapkan oleh penyair, muftakhir khasmuhu muftakhir khasmuhu wa ma'ayibahu, fayuradu khasmuhu mislu ma. Saya terlindung, saya tak nampak. Ustaz tak habis. Baik, yang kata al-qasidah, al-qasidah al-munaqadat ni pada syair yang diungkapkan oleh penyair berbentuk, yang diungkap oleh penyair berbentuk kemegahan, kebanggaan dengan diri sendiri. Qasmuhu wa ma'ayibihi, iaitu dengan kita kata apa, menghina, menyindir, ma'ayibi, dan mengaibkannya. Fayaruddu khasmu, maka mereka membalas kembali oleh khasmu misluma apa ni? Misluma fa'ala ke, saya tak nampak ni. Maksudnya jenis lawan, pakat lawan tunjuk hebat, perli orang, perli kumpulan lain, kau ni pun perli kumpulan tu balik. Jadi gitulah dipanggil syair al-munaqadat. Kemudiannya yang terakhir, iaitu tema terakhir, al-ghazal al-udhri, iaitu tema cinta perawan. Tema cinta perawan, iaitu macam mana? Yaqumu al-atifah as-sadiqah, terdiri daripada perasaan. Atifah tu perasaan, sadiqah yang sebenar. Wa yatanawalu fihi, dan membicarakan padanya isi hati. Iaitu apa dia ni? Ujung Ustaz terpotong ni, tak pasti apa dia. Ya. Okey, kita tengok balik. Wa qamu hajian. Okey, yang ni kita fi ma'anil wa yatanawal fihi ma'anil wajdi wasyakwa. Ma'anil wajdi. Terpotong. Tak apalah. Okey, dia kata di sini iaitu yang mana membicarakan isi hati, Wajdi itu isi hati. Dalam Ustaz punya tayangan ni tak nampak. Kamu kena tengok dalam buku teks balik. Wasyakwa, iaitu syakwa ni lebih kepada rintihan, pengaduan. Wattuhri, dan bersih hati. Wal wafa'i, iaitu tentang menyempurnakan janji. Wal bu'di an dzikri mahasin, dan jauh daripada menyebut akan mahasin, kita kata kecantikan perempuan. Wa mafatiniha hissiyah, dan juga fitnah-fitnah luarannya bagi perempuan tersebut.
Awak nampak kan, orang tak nampak Aqra ni nanti kamu cek dia dalam buku teks digital atau benda tu yang ada kat kamu, buku teks yang ada kat kamu lah. Baik, kita pergi khususnya yang terakhir iaitu A'lam, tokoh-tokoh syair zaman Umawi. Yang pertamanya Abu Aswad Ad-Du'ali, iaitu Zalim bin Amr bin Sufyan Ad-Du'ali Al-Kinani. Zalim bin Amr bin Sufyan bin Ad-Du'ali Al-Kinani. Kuniyatu, gelarannya adalah Abul Aswad. Wulida qabla bi'atha, dia dilahirkan sebelum lagi Nabi diangkat menjadi Rasul. Diangkat menjadi Nabi. Sebelum lagi diangkat menjadi Rasul lah. Bi'athatun Nabi. Maksudnya sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Washtuhira, dan juga dia ni terkenal lah bi annahu wadi' ilmu nahwi, dia ni orang yang masyhur dengan kita kata sebagai pengasas ilmu nahwu. Wa awwalu man syakkala ahruf al-Quran, iaitu orang yang pertama-tama sekali membariskan huruf Quran. Yang dulu ni Al-Quran tidak ada baris, tapi orang yang pertama membariskan fathah, kasrah, dhammah dan sebagainya itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali ni, itu Zalim bin Amru. Wa huwa man ashharu sadatit tabi'in, iaitu seorang yang tokoh yang top lah, top di kalangan para tabi'in.